Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Hari ini kita akan belajar adab dan akhlak Islamiah. Tajuk baru, tajuk adab terhadap alam sekitar. Okey, baik. Apa dia alam sekitar? Secara ringkasnya alam sekitar ni ialah alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang alam ini ciptaan Allah SWT. Allah yang maha berkuasa menjadikan alam ini. Kita mesti menjaga dan memelihara alam ini daripada tercemar. Melindungi alam ini daripada dimusnahkan adalah tanggungjawab kita bersama. Itu secara ringkasnya apa di alam ni. Sungai, pokok, yang segala yang ada di sekeliling kita ni dipanggil alam ini. Okey. Kita tengok cara menjaga kebersihan sungai. Macam mana cara-cara menjaga kebersihan sungai? Yang pertama, tidak membuang sampah. Kedua, mengadakan kempen cintai sungai. Kempen ni maksudnya macam kita ajak rakan-rakan kita untuk mencintai sungai. Kita bagi tahu macam mana cara mencintai sungai. Menyedarkan kepada masyarakat betapa pentingnya sumber air. Mengedarkan risalah di tempat-tempat awam. Melaporkan kepada pihak berkuasa jika melihat orang mencemarkan sungai. Ini antara cara menjaga kebersihan sungai. Contoh, kalau kita ada nampak orang buang sampah dengan banyak ke dalam sungai pun, kita boleh laporkan pada pihak yang berwajib. Contohnya, kalau macam kita masih kecil kan, murid-murid darjah 6, mungkin boleh bagi tahu kat mak ayah ke, pakcik-pakcik ke, yang kenal, bagi tahu ada orang ni buang sampah banyak ke sungai, mencemarkan sungai, boleh bagi tahu. Jika orang yang orang besar ataupun orang dewasa, mereka akan laporkan mengikut saluran yang betul lah. Akan pergi kepada pusat alam sekitar ke ataupun majlis daerah ke, bagi tahu. Okey. Seterusnya, kegunaan sungai. Apa dia kegunaan sungai? Banyak kegunaan sungai ni yang kita boleh buat dengan sumber air. Apa dia? Minuman, memasak, penternakan. Penternakan ni macam bela kambing, bela lembu, ayam yang banyak. Membasuh. Perindustrian. Perindustrian ni biasanya kilang-kilang lah. Ataupun pembuatan daripada kilang-kilang tu. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni pun daripada sumber sungai, air ataupun air. Air tanaman, untuk tanaman-tanaman. Okey, kemudian kepentingan menjaga sungai. Kepentingan menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. Okey, apa dia kepentingan dia? Yang pertama, boleh mengelakkan bencana alam. Dengan kebersamaan kita, ataupun jika semua orang menjaga sungai ni, kita boleh mengelakkan bencana alam. Apa bencana yang biasa berlaku disebabkan air? Disebabkan sungai. Bencana yang biasa berlaku ialah banjir. Kalau orang buang sampah banyak dalam sungai, nanti mungkin sungai itu boleh tersumbat. Jadi bila hujan dengan banyak, bila sungai tersumbat, berlakulah banjir. Okey, selamat digunakan serta tidak mendatangkan mudarat ketika digunakan. Kalau kita jaga kebersihan sungai, jadi air ini selamat digunakan. Kita boleh mandi, kita boleh guna untuk masak. Okey, kemudian memastikan udara bersih. Menjamin sumber alam ini mencukupi. Sumber alam ini cukup jika kita jaga dengan betul, baik. Habitat alam terpelihara. Kemudian mengekalkan keindahan alam termasuk flora dan fauna. Ini antara kepentingan menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Ini ada pantun
Jadi antara kerja hari ni Ustaz nak murid-murid sebutkan pantun-pantun ni. Dalam nada pantun lah. Semua ni. Semua ni boleh pilih satu. Ustaz nak satu je. Boleh pilih satu. Nak yang ni ke? Nak yang atas ni ke? Yang bawah, yang tengah ni ke? Ataupun yang bawah sekali. Pilih satu. Kemudian Ustaz nak dengar pantun tu. Rakam suara Ustaz nak dengar. Okey, baik. Seterusnya, pembangunan terancang. Apa dia pembangunan terancang ni? Kita tengok sikit. Okey, baik. Pembangunan terancang ialah tidak menebang pokok sesuka hati. Kita tak boleh menebang pokok sesuka hati kalau tiada keperluan. Saja-saja nak tebang pokok banyak-banyak. Tak boleh. Kemudian melakukan perancangan sebelum membuat pembangunan. Jadi untuk pihak-pihak tertentu, mereka perlu melakukan perancangan sebelum membuat pembangunan. Tengok tempat yang strategik ke, tak mengganggu flora dan fauna. Kemudian melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai penembangan haram. Jika ada kita pergi mana-mana nampak di kawasan hutan ke, banyak lakukan penembangan. Kemudian kita tahu orang tu mungkin ataupun kita dapat tahu orang tu tebang secara haram, tak dapat permit ataupun tak dapat kebenaran daripada pihak yang berwajib, maka kita boleh laporkan. Kemudian penguatkuasaan alam sekitar tentang sisa perkilangan. Sisa kilang ni kalau kita nampak ada orang buang sisa kilang banyak dekat air, dekat sungai ke, dekat lombong ke, ataupun sewaktu dengannya lah, kita boleh laporkan. Kemudian memantau di kawasan pelupusan sampah. Kena pantau kawasan pelupusan sampah ni. Ini antara pembangunan terancang. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam memelihara alam sekitar ataupun sungai? Ini firman Allah. Allah menyuruh kita memelihara alam sekitar ni. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul pelbagai kerosakan di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Okey, maksudnya setiap kerosakan yang berlaku ni puncanya adalah daripada kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi untuk mengelakkan kerosakan itu, kita perlu sama-sama menjaga keindahan sungai dan alam inilah. Ini antara dalil yang Allah dah turunkan. Allah dah bagi tahu. Rosak sebab manusia, bukan sebab ia terjadi sendiri. Okey, baik. Kita tengok sikit lagi. Untuk tajuk yang terakhir, untuk topik yang terakhir dalam tajuk ini, akibat mengabaikan kebersihan. Apa akibatnya kalau kita abaikan kebersihan ni? Boleh tengok sini. Kepada sungai, air tercemar. Kemudian belanja perubatan akan meningkat. Sebab sumber air kita bermasalah kan. Punca rezeki berkurangan, mendatangkan penyakit. Kekurangan sumber air tak nampak pula, bersih. Kekurangan sumber air bersih. Kemudian melemahkan ekosistem habitat semula jadi. Kemudian ekosistem habitat semula jadi ni pun penting, sangat penting. Jadi ini dia akan jika kita tak jaga sungai kita, habitat ni akan terancam lah. Habitat semula jadi. Okey, kepada alam sekitar pula, hasil alam musnah. Hasil alam akan musnah, hidup yang tidak selesa. Kalau sungai pun sungai kita kotor, kemudian air, dia akan mengakibatkan air kita bermasalah. Jadi hidup kita akan tidak selesa lah.
udara terus tercemar. Dia memberi kesan kepada udara. Kemudian penyakit mudah berjangkit. Kita akan dapat penyakit mudah berjangkit. Contoh penyakit kulit, gatal-gatal. Kemudian hidupan akan pupus. Mungkin beberapa hidupan air akan pupus. Kemudian merosakkan ekosistem habitat semula jadi. Habitat semula jadi akan rosak lah. Okey, jadi kita kena hargai alam sekitar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk hari ini dalam tajuk memelihara sungai dan alam sekitar ini. Jadi Ustaz nak murid-murid boleh berpantun ni, pilih salah satu je yang mana-mana, kemudian rakamkan dan hantar pada Ustaz. Dan sedikit latihan dalam buku aktiviti. Ustaz nak murid-murid buat muka surat 12 sahaja, padankan. Contoh alam ini adalah apa dia. Ustaz yakin murid-murid darjah 6 semua dah boleh membaca. Dan ni pun sikit je. Pada yang mungkin kurang pandai membaca, boleh cuba mengeja. Ada soalan boleh tanya pada Ustaz. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.